Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala musannif al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada. Kita juga menegaskan dengan hati yang yakin bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang terpilih, nabinya yang terbaik, serta rasulnya yang diredai. Jadi di antara perkara yang wajib diyakini oleh setiap orang mukmin, orang beriman, termasuklah kita, iaitulah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam zikir pagi dan juga petang yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan, iaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Wa annahu khatamul anbiya'i wa imamul atqiya wa sayyidul mursalina wa habibu rabbil alamin. Dan bahawa baginda, yakni turut meyakini, kita juga meyakini bahawasanya baginda adalah khatamul anbiya'i, penutup sekalian nabi, wa imamul atqiya'i, imam para muttaqin, imam sekalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Imam dengan imam, mana apa imam? Imam iaitu ikutan bagi semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidul mursalina, penghulu bagi para rasul, penghulu para rasul. Penghulu yakni ketua sekalian rasul, kerana baginda lah yang merupakan rasul yang paling baik yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bahkan berdasarkan kepada pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin memiliki rasul yang tersendiri, tidak berkongsi rasul dengan manusia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah rasul untuk manusia dan jin, untuk manusia dan jin. Wa habibu rabbil alamin, dan kekasih Tuhan semesta alam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja bergelar Habibullah, bahkan Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di kalangan para anbiya, dua nabi yang bertitle, yang diberi gelaran Khalilullah. Kalau Khalil ini dalam bahasa kita boleh terjemahkan dengan teman setia. Teman setia Allah Ta'ala, Khalilullah, satu martabat yang lebih tinggi daripada khullah, mahabbah. Kalau Habibullah, ataupun dalam matan ini disebut Habibu Rabbil Alamin. Dia daripada perkataan mahabbah, kasih sayang. Tapi Khalilullah, Khalil daripada perkataan khullah. Jika aku ingin mengambil
seorang khalil, kata Nabi SAW, aku akan mengambil Abu Bakar. Tetapi saudara kamu ini, kata Nabi SAW, merujuk pada dialah, adalah Khalilullah, teman setia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu da'wa nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Semua dakwaan kenabian selepas kedatangannya, yakni kedatangan baginda Nabi SAW, faghayyun adalah kesesatan, wa hawa dan juga nafsu. Lahir daripada kesesatan. Mana orang yang mendakwa itulah sesat, dan dakwaan dia itu bukan lagi kebenaran, tetapi lahir daripada keinginan nafsu kepada suatu jawatan ataupun apa-apa faedah duniawi. Wa wal mab'utsu ila amatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nur wal dhiya'i. Dia diutuskan kepada sekalian jin. Itu yang kita sebut tadi ni. Dia diutuskan kepada sekalian jin dan manusia untuk membawa kebenaran dan hidayah, cahaya dan juga penyuluh. Itu tujuan Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekalian jin dan juga manusia, iaitu untuk menyampaikan al-haqqi, yang benar, wal huda, hidayah, petunjuk, wa bin nur, dan juga untuk menyampaikan cahaya, wal dhiya'i, dan juga penyuluh, cahaya dan juga penyuluh, an-nur wal dhiya'. Jadi sebab itu kita sendiri yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW perlu memastikan setiap inci daripada kehidupan kita ini berada dalam kebenaran. Karena Nabi Muhammad SAW tidak diutuskan Allah melainkan untuk menyampaikan kebenaran dan juga dalam hidayah, dalam petunjuk Allah Ta'ala. Dan kita juga perlu menjadikan Al-Quran dan juga hadis atau sunnah Nabi SAW sebagai penunjuk, sebagai penyuluh, cahaya dan juga penyuluh bagi kehidupan kita. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyebutkan kegelapan ini dengan jamak, menunjukkan banyak kegelapan ini. Jadi manusia ini mudah berada dalam kegelapan, mudah terpesong, kecuali kalau dia memiliki cahaya. Dan cahaya inilah akan menjadikan dia nampak yang mana satu jalan kebenaran, jalan hidayah, lalu dia meninggalkan segala jalan-jalan yang lain dan dia hanya mengikuti jalan kebenaran, juga jalan hidayah. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan, sentiasa Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran kegelapan itu dengan al-zulumat, kegelapan. Tapi cahaya dalam Quran tidak disebut dengan jamak. Tidak ada dalam Al-Quran jamak kepada cahaya, itu adalah anwar. Sebaliknya dalam Al-Quran hanya disebutkan satu cahaya saja, itu an-nur. Jadi karena itu kalau kita disayangi, dirahmati oleh Allah, maka Allah akan bagi cahaya. Tapi kalau kita tidak dipilih oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah, maka kita akan berada dalam zulumat, dalam kesesatan. Wal'iyadzubillah. Wa anna al-Qur'ana kalamullah minhu bada
bila kaifiyatin qawlan. Minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalika haqqan. Wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqati. Laysa bimakhluqin ka kalamil bariyati. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashari faqad kafara. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بالسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. Kita juga menegaskan dengan hati yang yakin. Ini masuk berkenaan dengan keyakinan kita bahawasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah bukan makhluk, ghair makhlukin. Qadim, kalamullah qadimun. Dia bersifat qadim yang bukan makhluk. Wa anna al-Quran kalamullah. Kita juga meyakini, kita juga menegaskan dengan hati yang yakin bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Ia zahir dari Allah. Ia zahir dari Allah. Bada dengan makna zahara. Bada minhu bada dari Allah dan dia dizahirkan. Dia dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dizahirkan kepada makhluk yang dikenakinya. Minhu bada, ia zahir dari Allah kepada makhluk yang dikenakinya. Mana Allah menzahirkan, Allah menzahirkan kalam dia, kepada Nabi Musa AS. Wa kalamullah Musa taklima. Dan juga Allah menzahirkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Nabi Muhammad naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj, dan Allah secara direct menyampaikan kalamnya kepada Nabi Muhammad SAW tentang wahyu. Juga dengan beberapa perkara lagi, hujung surah Al-Baqarah, tanpa kaifiat yang dapat dikhayalkan oleh akal manusia. Di mana Allah menurunkannya ke atas Rasulnya sebagai wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tengok ni sini. Wa anzalahu, dan Allah menurunkannya ke atas Rasulnya sebagai wahyu. Melalui malaikat Jibril alaihissalam.
Jadi yang diturunkan ini, jadi yang turun kepada Muhammad SAW, malaikat Jibril ini, dia berupa ucapan, dipanggil kalam, ataupun kita sebut sebagai yang berhuruf. Ini mengikut yang i'tiqad al-Asy'ariyah, al-Sunnah wal Jamaah. Kalam ini, bila sebut kalam ini, dia boleh difahami dengan dua. Yang pertama dia panggil makna. Makna kalam tu. Yang keduanya adalah alfaz. Jadi yang disebut dengan kalamullah, Al-Quran kalamullah, kalam Allah, qadimun, yang bersifat dipanggil sedia ada, bukan baru, iaitu disebut dengan kalam nafsi. Kalam nafsi Allah Ta'ala, kalam zat dipanggil, ataupun makna lah, makna, pengertian. Adapun huruf-huruf atau mushaf itu sendiri, tulisan-tulisan yang dalam mushaf, suara yang kita dengar, suara bacaan Quran dan sebagainya, itu dilalah alal kalam nafs, itu adalah hadisun, baru, karena dia dituturkan oleh makhluk yang baru, maka dia adalah baru. Maka kalam yang qadim itu ialah dipanggil kalam an-nafsi atau makna. Makna di sebalik dipanggil yang tertulis ataupun yang dituturkan oleh manusia itu. Jadi sebab itu para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa jadi sebagai contoh kita kata di akhirat nanti orang beriman dia melihat Allah Ta'ala dengan kaifiat yang layak bagi Allah, dengan kaedah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah berkehendak pada ketika itu untuk menzahirkan zatnya, kepada hamba-hambanya yang beriman dalam syurga. Jadi hamba-hamba yang beriman dapatlah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatlah mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zat yang mereka lihat itu adalah zat yang qadim. Zat yang mereka melihat itu, zat Allah Ta'ala itu adalah zat yang sedia ada. Tapi penglihatan mereka itu adalah baru, sebab mereka baru. Dan penglihatan mereka itu adalah tetap baru, kerana kita yang melihat, insya-Allah, bila kita masuk syurga nanti, insya-Allah kita berdoa begitulah. Maka kita yang melihat itu dan penglihatan kita itu tetap baru. Kerana kita ni makhluk baru. Tapi Allah Ta'ala yang kita lihat itu tetap qadim, sedia ada. Jadi begitulah juga bila Allah memutuskan untuk menzahirkan kalam dia, kalamnya yang bersifat qadim itu. Maka kalamullah yang bersifat qadim lah. Tapi bila di kalam itu dijelmakan dalam bentuk suara makhluk atau malaikat Jibril menerima daripada Allah Ta'ala. Bahkan dalam Quran sendiri pun disebutkan bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Bahkan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu merupakan Quran yang mulia fi Lauhil Mahfuz, yang sebelum diturunkan kepada Muhammad, dia sudah pun diletakkan Allah di Lauhil Mahfuz.
Jadi yang diletakkan Allah di Lauhul Mahfuz itu bukan dipanggil kalam nafs, kalam zat itu. Kalau kita kata itu yang diletakkan di Lauhul Mahfuz, seolah macam dan dia telah berpisah daripada Allah. Dan bila dia berpisah daripada Allah Ta'ala, tidak lagi berada pada zat Allah Ta'ala, maka dia tidak qadim lagi. Ya? Jadi sebab itu, bermula daripada Al-Quran yang sudah diletakkan Allah di Lauhul Mahfuz, ya, maka itu disebut sebagai dipanggil ad-dalu 'alal kalam. Huruf-huruf ataupun tulisan berupa tulisan, bacaan yang hanya menjadi dipanggil hikayatun an kalamillah. Maknanya ataupun kita sebut huruf-huruf ataupun suara-suara yang menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang sebenar, iaitu kalam an-nafsi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak silaplah kita dalam menyebutkan penerangannya. Orang-orang mukmin mempercayainya sebagai benar dan mereka meyakini bahawa ia adalah kalam Allah secara hakikatnya. Yang mana kita meyakini bahawa apa yang ada dalam Quran, apa yang kita baca daripada yang dibaca oleh para qari itu merupakan kalam Allah secara hakikatnya, iaitu kalam yang dizahirkan Allah kepada Nabi Muhammad ataupun dizahirkan Allah tadi ini kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia bukan makhluk sebagaimana kalam manusia. Kerana dia itu adalah dan berasal daripada hakikatnya dia berasal daripada kalamullah. Ya. Sesiapa mendengarnya lalu menganggapnya sebagai kalam manusia, ia adalah kafir. Sesungguhnya Allah telah mencelanya dan menjanjikan neraka sakar untuknya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mudaththir. Firman-Nya ini firman Dia, wa sa'uslihi sakar. Kelak kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Nya ni siapa dia ni? Nya ni iaitulah orang yang berkata dalam ayat sebelum itu, Allah sebut inna hadza illa qaul bashar, tidaklah Al-Quran ini melainkan ucapan manusia, iaitu Muhammad. Jadi Allah Ta'ala kata orang mengucapkan begitu, kelak aku akan masukkannya ke dalam sakar, yakni neraka sakar. Jadi oleh kerana Allah telah menjanjikan neraka sakar kepada orang yang berkata ini, yakni Al-Quran ini tidaklah melainkan ucapan manusia, ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tahulah kita dan yakinlah kita bahawa Al-Quran itu adalah ucapan pencipta manusia dan bukan ucapan manusia. Ya. Dengan maksud ucapan yang dipanggil dizahirkan Allah dari kalamnya, dari kalamnya. Wa man wasafa Allah bi ma'na min ma'anil bashar, man wasafa Allah bi ma'nan min ma'anil bashar,
faqad kafar. Faman absara hadha i'tabar wa an mithli qawli al-kuffari inzajar wa alima annahu bisifatihi laysa kal bashar. Sesiapa mensifatkan Allah dengan suatu makna dari makna-makna manusia, maka sesungguhnya dia telah kafir. Ya, sebab laisa kamitsli syai'un. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun. Jadi barang siapa yang mensifatkan Allah dengan suatu sifat daripada sifat-sifat manusia, ya, nah, sebagai contohnya dia kata Allah Ta'ala mendengar macam manusia mendengar. Ya, Allah Ta'ala, ataupun dia menyebutkan mana-mana sifat yang boleh berlaku pada manusia tapi tidak berlaku pada Allah, tidak akan mustahil berlaku pada Allah. Contohnya bohong, zalim. Ya, Allah Ta'ala zalim. Maka sesungguhnya dia telah kafir. Barang siapa yang mensifatkan Allah dengan suatu makna dari bimaknan min ma'anil bashar faqad kafar. Kata ulama, man wasafa Allah bi wasfin min awsafil bashar al-muhdatsah qawlan aw i'tiqadan fa huwa kafir. Li'annahu kadzdzaba qawluhu ta'ala laisa kamitsli syai'un. Di antara sifatnya ialah Allah itu baharu. Allah Subhanahu wa taala itu terikat dengan tempat, terikat dengan masa. Itu semua ucapan-ucapan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sesiapa yang memahami hal ini, dia akan mengambil pengajaran dan akan mengelak dari bercakap seumpama percakapan orang-orang kafir, dan dia akan mengetahui bahawa Allah dengan sifat-sifatnya tidaklah seperti manusia. Yang ini baharu. Allah Ta'ala adalah qadim. Dan sebab itu perlu kita menjaga pertuturan dan juga bahasa kita, jangan sehingga sampai kita menyamai Allah dengan makhluk, termasuk dengan manusia. Wa ru'yatu haqqun li ahli al-jannah bighairi ihatatin wala kayfiyatin kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimahu. Wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadits as-sahih an Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala wa ma'nahu ala ma arada. La nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimih. Ru'yatullah, melihat Allah untuk penghuni syurga adalah benar. Jadi wajib kita meyakini bahawa ahli syurga di akhirat nanti dan mereka benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan tanpa ihatah dan tanpa meliputi. Dan tanpa kaifiat. Bighairi ihatatin. Bighairi ihatah. Macam mana kita nak faham tanpa penglihatan, tanpa meliputi? Sebagai contoh, bila tuan-tuan dan puan tengok kitab ni, tengok kitab ni, kita melihat dengan meliputi. Kita ingin meliputi dari segi saiz-nya. Dari segi saiz. Jadi kita nampak tu, kita tahu kata ini berbentuk 4 segi. Dia meliputilah penglihatan kita, penglihatan dengan meliputi. Meliputi saiznya.
dan juga tempat. Tangan kanan ke tangan kiri. Ya, itu meliputilah tangan kanan ke tangan kiri. Tengok dalam live Facebook ni dia berkalih. Ni semua tangan kanan ni. Jadi kita akan katalah, okay, saya melihat buku itu berada di tangan kanan ustaz. Ya. Dan juga masa. Bila masanya tu? Masa bila? Pagi. Dalam live Facebook. Ataupun dalam live YouTube dan sebagainya. Itu meliputi dia panggil. Mana dengan penglihatan, kita penglihatan kepada makhluk senantiasa terikat dengan ruang dan masa. Ya, dengan ruang dan masa. Itulah makhluk. Orang tanya bila, macam mana kamu tengok dia, rupa macam mana? Ya, rupa macam mana? Itu dia panggil apa tu? Ruang. Di mana kamu tengok dia, bila kamu tengok dia. Itu masa. Allah Ta'ala dia bukan makhluk. Bukan jisim, bukan jauhar, bukan jirim. Untuk kita kata dia tu tidak terikat dan dia bukan makhluk, dia tidak jadikan. Dia sedia ada. Maka macam mana kita nak kata dia tu, penglihatan kita tu akan meliputi. Jadi sebab itu kita nak nafikan bahasanya akan berlakunya ru'yatullah, itu tidak boleh dinafikan sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Dalam ayat yang kita akan baca nanti, dia akan sebut nanti wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi melihat pada Allah itu pasti akan berlaku. Ahli syurga pasti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nak kata, kita akan melihat dengan meliputi. Meliputi dia panggil dengan penuh. Dengan penuh. Iaitu dalam bentuk sebagaimana kita melihat makhluk pada hari ini dengan berada di arah atas ke bawah ke depan ke belakang ke dan sebagainya. Dan juga dengan saiz yang tertentu. Itu tidak akan berlaku. Sebab Allah Ta'ala bukan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Itu sudah kita kata penglihatan sebagaimana yang dapat digambarkan oleh akal. Padahal kita dah menyebutkan sebelum ini, para ulama kita menyatakan bahawa apa saja yang kita gambarkan dengan akal kita tentang zat Allah, maka zat Allah bukan itu. Bukan begitu. Jadi sebab itu dia menegaskan di sini, ru'yatullah, melihat Allah untuk penghuni syurga adalah benar dengan penglihatan bi ghairi ihatatin. Penglihatan tanpa meliputi. Bukan mana tanpa dan meliputi ruang dan juga tempat ataupun saiz. Dan tanpa kaifiat. Mana tanpa dapat diandaikan bagaimana dia panggil. Iaitu sebagaimana dinyatakan oleh kitab Tuhan kita yang bermaksud, kitab Tuhan kita ini kitabullah, yang bermaksud wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri kerana memandang Tuhannya. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tafsiruhu, tafsirannya adalah mengikut yang dikehendaki Allah dan diketahui oleh Allah Ta'ala. Setiap hadis yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang ru'yatullah itu diterima sebagaimana yang dikatakan dan pengertiannya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak akan menyebutkan diri tentangnya untuk mentakwilnya, mengikut pandangan-pandangan kita atau menghayalnya, mengikut keinginan-keinginan kita, kerana tidak ada orang yang selamat dalam agamanya, melainkan orang yang menyerah kepada Allah dan Rasulnya dan merujuk pengetahuan tentang apa yang samar kepadanya, pengetahuan tentang apa yang samar kepada zat yang mengetahuinya, iaitu Allah dan Rasulnya. Jadi ini semua ayat mutasyabihat
ayat-ayat yang kelihatannya kalau direnung dengan lebih mendalam, kita akan masuk dalam daerah menyamakan Allah dengan makhluk. Ayat-ayat seperti wajah Allah, ayat-ayat seperti tangan Allah, ayat-ayat seperti Allah beristiwa di atas arasy. Itu semua dari segi makna zahirnya itu, kalau difahami dengan zahir, maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluk, iaitu rupanya Allah ni ada mata, ada tangan, ada Allah Ta'ala ini entah dia akan menjelma, supaya manusia dapat melihat dia itu, dia akan menjelma. Itu semua bahasa-bahasa yang tak seharusnya disebut, diungkapkan kepada Allah, kerana dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan pengarang kitab kita ni memperingatkan kita, sesiapa mensifatkan Allah sebagaimana dengan makna ataupun pengertian sebagaimana makhluk manusia, maka kafir. Jadi untuk mengelakkan kesamaran, untuk mengelakkan kita jatuh dalam lembah kekufuran itu, maka pengarang kitab kita ini, dia menyatakan bahawa kita beriman dengan ayat-ayat itu dengan kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Yang pertama, kita menafikan makna penyerupaan Allah dengan makhluk. Yang keduanya adalah kita menyerahkan makna yang sebenarnya itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan makna zahir ia menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan. Tapi dengan makna apa itu? Kerana pengarang kitab kita ini dia generasi, dia dekat dengan salaf dan dia mengambil pendirian salaf, iaitu tidak mentakwilkan, tidak mentafsirkan. Tapi sebahagian ulama-ulama kemudian dipanggil khalaf, mereka memilih untuk mentakwilkan, mentafsirkan, iaitu wajah Allah itu ditafsirkan dengan zat Allah. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Setiap yang ada di atas muka bumi ini, di alam ini, semuanya akan musnah, akan binasa, kerana yang hanya akan kekal tanpa tertakluk dengan kebinasaan itu adalah wajah Tuhanmu, iaitu zat Tuhanmu. Mata dengan makna pengertian, pemerhatian, dan dengan makna perhatian. Wasna'i fulki bi'ayunina. Allah Ta'ala sebut, wahai Nuh, binalah kapal dengan mata-mata kami. Dengan mata kami, yakni dengan perhatian pada kami, dengan pengawasan daripada kami. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Jadi tangan ada ketika memberi makna kuasa, itu kinayah. Jadi kalau makna tangan zahir, makna anggota. Jadi mustahil kita nak maknakan tangan Allah itu dengan makna Allah ada anggota yang namanya tangan. Itu kita telah membaca tentang ayat Allah dengan mentafsirkan dengan makna manusia. Itu kafir. Jadi sebab itu tangan, kalau ulama salaf dulu, bukan tangan, bukan anggota, tapi kita tidak mau mentafsirkannya, kita pulangkan maksud yang sebenar itu kepada Allah Ta'ala. Tapi ulama khalaf, maka mentafsirkan tangan Allah dan di atas tangan-tangan mereka, yakni kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan mereka, ataupun dipanggil naungan Allah, tangan dengan makna anugerah Allah, nikmat Allah, mengatasi, dipanggil segala nikmat atau pemberian-pemberian yang diberikan oleh manusia. Wala tasbutu qadamul Islam illa ala zahri taslim wal istislam. Faman rama ilma ma khutira huzira anhu ilmuhu
ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. Ini satu benda yang penting lah. Dalam akidah ini, kita jangan berlebih-lebihan ya, untuk bercakap, berpandangan melebihi daripada yang diungkapkan oleh syarak. Tidak akan tetap pendirian dalam Islam, melainkan di atas dasar penerimaan dan ketundukan. Jadi kita beradalah agama Allah Ta'ala ni, kita kena mengajar diri untuk menerima. Untuk menerima ya, sekadar apa yang disampaikan oleh syarak. Dan tunduk. Tunduk maknanya akur, menerima. Maka kata dia, sesiapa yang mencari-cari pengetahuan terhadap perkara yang ilmu tentangnya dilarang dan kefahamannya tidak rasa cukup jika dengan hanya penerimaan sahaja, mana dia nak cari lebih lagi, nak mengorek tentang rahsia takdir Allah, nak mengorek tentang zat Allah, mana berlebihan lah, bersembang tentang zat Allah, tentang sifat Allah, melebihi daripada yang disebut oleh syarak, kerana berasa macam tak cukup. Ya, nescaya pencariannya itu akan menghalangnya dari mendapat tauhid yang tulus. Mana dia akan, dan daripada mentauhidkan Allah, dia akan jatuh kepada mensyirikkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang akan menghalangnya dari mendapat tauhid yang tulus, dari ma'rifah yang bersih dan iman yang benar. Akhirnya dia akan terumbang-ambing antara iman dan kufur. Saat beriman, kemudian pula bersembang pula jatuh kufur. Beriman dah, tapi bila macam orang hari ni lah, dia suka sembang, suka bahas, suka berdebat, akhirnya jatuh kufur. Terumbang-ambing antara iman dan kufur, antara ingin mempercayai dan ingin mendustakan. Mula-mula percaya dah, tapi bila bersembang lagi banyak, lagi luas, dan masuk pula daerah mendustakan. Dan antara pengakuan dan keingkaran, iaitu ia berada dalam keadaan was-was, terpinga-pinga, ragu-ragu dan sesat. Tidak menjadi seorang mukmin yang percaya, sebaliknya menjadi orang ingkar yang mendustakan ayat Allah. Jadi sebagai contohnya, ayat-ayat mutasyabihat tadi ni, ayat tentang istiwa Allah Ta'ala, dan ayat tentang yang menyebutkan tentang yadullah, tangan Allah, ayat yang menyebutkan tentang wajah Allah. Kalau kita berlebihan membahas, dia akan berada di antara ifrat ataupun tafrid. Kalau berlebihan bahaslah, macam mana orang hari ini bahas itu. Bahas tentang ayat-ayat mutasyabihat itu. Sama ada kita akan masuk dalam daerah iaitu kita menyamakan Allah dengan makhluk. Iaitu dengan kita memahami ayat-ayat tadi ni, dengan kita mengandaikan, oh, rupanya Allah Ta'ala ni pun dia ada tangan juga, ada muka juga, ada wajah juga. Ataupun sebalik daripada itu, oleh kerana keterlaluan nak menafikan daripada Allah itu penyumpaan dengan makhluk, sehingga sampai tahap kita menafikan ayat Allah pula. Dan menafikan ayat Allah Ta'ala pula. Jadi sebab itu kita akan, bila kita sebut, kita kata as-salafus salih, mereka tidak mahu tafsir. Mereka kata ayat-ayat mutasyabihat ini, ayat istiwa, iaitu kita baca saja. Thumma stawa 'alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Cukup, tak payah hurai-hurai lagi dah. Tak payah kita nak hurai-hurai. Kalau kita hurai lebih nanti, kita akan ternafi ayat itu. Bila kita
mentakwilkan, maka kita akan menafikan ayat. Takut diternafi ayat itu. Kalau kita berlebihan menghuraikan pula, mana mungkin akan bawa dia panggil kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi sebab itu kita baca saja. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Sebab itu bagi pandangan anak sendiri, kita tak perlu terjemah. Kan walaupun dalam Quran terjemahan banyak sebut Allah. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Bersemayam tu makna apa? Kita orang Melayu pun tak pernah guna bersemayam tu. Makna apa bersemayam pun kita tak tahu. Tapi kita beria-ia menterjemahkan. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ini sebab ini kita ambil sebagai salafus salih dulu. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Orang tanya kita, apa makna Ustaz istiwa itu? Wallahu a'lam. Allah menyebutkan dia beristiwa di atas arsy. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Allah jadi begitulah keadaannya. Jangan bertengkar, jangan berbahas, jangan berbalah tentang ayat-ayat, tentang sifat Allah Ta'ala. Dan jangan menafikan. Jangan menafi Allah beristiwa. Jangan menafikan Allah menyatakan bahasanya, Allah menyatakan tentang tangan Allah, wajah Allah dalam Quran. Jangan nafikan. Kerana kita menafikan ayat Allah membawa kepada kekufuran. Tapi jangan mentafsirkan dengan lebih jauh. Sehingga jangan kita panggil, jangan memaknakan sebagaimana manusia pula. Kerana itu juga membawa kepada kekufuran. Kalau kita nak tafsirkan, maka kena rujuk pada alim ulama yang mentakwilkannya dengan takwil yang menepati hakikat makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita pakai saja dengan pandangan salaf, iaitulah membaca saja tanpa perlu kita menghurai lebih lanjut apa yang Allah Ta'ala sebut, kerana kita bimbang takut tersilap. ولا يصح الإيمان برؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل رؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى ربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى ربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Tidak sah keimanan dengan ru'yatullah, yang dengan melihat Allah, untuk penghuni Darussalam, yakni syurga. Orang yang menganggap ru'yatullah itu mengikut khayalannya. Ya, maknanya kita tadi sebut dah bahasanya di antara yang wajib kita beriman ialah bahawa orang beriman dalam syurga nanti akan melihat Allah. Ya, macam mana kita beriman itu? Kata dia tidak sah keimanan kita dengan melihat Allah kalau kita menganggap ru'yatullah itu sebagaimana yang dapat digambarkan oleh khayalan kita. Iaitu kalau kita manusia khayalkan, kalau melihat itu macam mana? Mesti ada depan.
mesti mengambil satu ruang. Mesti dengan masa yang tertentu. Jadi kalau itu yang berlaku, maka tidak sah keimanan kita itu. Kerana melihat Allah Ta'ala bukan sebegitu. Dan itu juga tidak sah keimanan pada melihat Allah. Orang yang mentakwilnya mengikut kefahamannya. Dengan takwil, mana yang tidak berlandaskan kepada syariat. Sebagaimana Mu'tazilah. Mu'tazilah dia mentakwilkan. Dia kata ru'yatullah bukan dengan makna melihat. Melihat dipanggil wujuh yawma idzin nadhiratun, karena bagi dia Allah Ta'ala mustahil untuk dilihat. Mana dia menafikan ayat dan juga hadis yang menyebutkan tentang manusia akan melihat Allah Ta'ala, dia nafikan. Lalu dia kata maksud itu bukan melihat. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli syurga pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadhiratin, karena memandang kepada Allah. Dia kata bukan makna memandang, tapi menunggu. Nadhiratun dengan makna menunggu. Menunggu Allah Ta'ala. Sonok menunggu, menunggu rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman lam yatawaqqan nafya, kerana tafsiran yang benar bagi maksud ru'yatullah, dan itu juga bagi semua pengertian yang disandarkan kepada ketuhanan, ialah dengan meninggalkan tafsiran dan berkomitmen dengan penerimaan taslim. Ini sangat salah. Iaitu beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat ini. Bahkan semua ayat sifat itu ialah kita meninggalkan daripada dan mentafsirkan. Yang meninggalkan daripada mentafsirkan dengan semata-mata kefahaman kita tanpa sandaran yang kuat daripada Quran hadis. Sebaliknya kita berkomitmen untuk menerima. Untuk menerima saja. Mana terima sajalah, jangan kita berlebih-lebihan. Dasar itulah yang menjadi pegangan agama kaum muslimin. Dan dasar itulah yang seharusnya menjadi pegangan. Yang seharusnya menjadi pegangan agama kaum muslimin. Sesiapa yang tidak menjaga diri dari penafian dan penyerupaan, yang ini tidak jaga diri dari menafikan Allah dengan makhluk dan dari menyerupakan Allah dengan makhluk, ia pasti tergelincir dan tidak akan menepati maksud tanzih, yakni penyucian terhadap Allah sebagaimana diperintahkan syarak. Maknanya menyucikan Allah, penyucian, dan tidak akan menepati maksud tanzih, yakni menyucikan Allah dari segala yang tidak layak baginya. Kerana sesungguhnya Tuhan kita bersifat dengan sifat-sifat keesaan. Dia esa, tidak serupa dengan yang lain, tidak ada bandingan, dan berciri dengan sifat-sifat ketunggalan. Tidak berada dalam pengertiannya, yakni pengertian zat dan sifat-sifatnya seorang pun dari makhluk-makhluknya. Man tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Allah adalah Allah. Dan makhluk adalah makhluk. Tidak ada, dia panggil, laisa kamitslihi syai'un. Dan tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah sesuatu pun. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian, kita membaca matan-matan kita pada hari ini, pada pagi ini. Setiap matan ni agak panjang, jadi sebab itu dipanggil kita membaca lebih kurang 7 saja. 7 saja fasal ataupun matan-matan yang mana dalam matan ni, malah matan yang induk ni, yang panjang ini ada matan-matannya.
Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi lah. Nanti besok tidak ada, kan besok ada kuliah subuh. Mungkin hari Sabtu lah, hari Sabtu insyaAllah. Hari Ahad lah kita jumpa insyaAllah. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.